belakangkan itu membentuk watak pribadi beliau sebagai seorang ahli akademik yang dedicated serta tegas dengan konsep dan pegangan. Baik, kita kata tadi bahawasanya kegiatan ilmiah beliau ini bermula seawal 1990-an semenjak di bangku sekolah di Universiti dekat Selangor Muda dan mula gigih bermula daripada 1960-an dan fokus atau tema utama yang menjadi perhatian beliau dalam siri kajian dan penelitian beliau adalah berkaitan dengan peranan Islam dalam sejarah nasionalisme dan kebudayaan Melayu. Ini merupakan tema utama beliau dalam berkarya. Antara karya-karya yang menjadi mengangkat nama beliau di bidang keilmuan ini yaitu The Origin of the Malay Syair yang muncul yang diterbitkan 1968, kemudian Preliminary Statement on the Islamization of the Malay Indonesian Archipelago 1969, Concluding Postscript to the Origin of Malay Syair 1971. Jadi ini yang ketiga karya, di samping karya-karya lain yang kurang pentingnya, tapi dalam konteks ini tiga karya ini menampak dalam kitab gabungan elemen sejarah, elemen nasionalisme Melayu, elemen kebudayaan Melayu digabung jalinkan untuk memperlihatkan dinamika pemikiran sarjana sejarah Melayu pada ketika itu. Dan beliau juga dikatakan antara tokoh yang terbabit secara langsung memberikan idea penubuhan Fakulti Pendidikan Islam UKM dan juga IBKKM, sekarang ini dikenali sebagai ATMA, dulunya dikenali sebagai Institut Bahasa, Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu, yang bertujuan untuk memfokuskan kepada agenda kebudayaan Melayu, sastra Melayu yang berpaksikan kepada ajaran Islam dan berpaksikan kepada Islam sendiri. Nah, lain perkataan, institut ini ditubuhkan, digagaskan oleh beliau adalah bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana Islam telah mencorakkan budaya Melayu, mencorakkan pemikiran Melayu, dan juga perlihatkan bagaimana begitu eratnya kaitan berhubungan antara Islam dengan kehidupan masyarakat Melayu. Atas asas itulah juga maka berkat awal di UKM yang semasa di Institut Bahasa, Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu, beliau telah mencadangkan juga agar subjek ataupun pengkajian tentang agama dan persuratan Islam ini menggabungkan elemen-elemen mazhab, falsafah, hukum, teologi dan metafizik. Yang lain berkaitan beliau coba untuk mengintegrasikan antara disiplin sastra dan pengkajian budaya Melayu dengan elemen-elemen teologi dan akidah Islam sebagai paksi dan trust dalam beliau untuk memperlihatkan kepada masyarakat dunia seluruhnya bagaimanakah tamadun Melayu itu terbentuk yang berpaksikan kepada gagasan Islam sendiri. Ya, seterusnya beliau juga mencarangkan supaya aspek pengajian bahasa, sejarah, kebudayaan dan peradaban Melayu ini perlulah berteraskan kepada agama dan persuratan Islam. Jadi bila kita gambarkan tentang persuratan Islam ini, memberi gambaran kepada kita bahawa beliau cuba untuk menerapkan metodologi pengkajian berasaskan kepada Islam dalam meneliti, dalam menganalisis perkembangan bahasa, perkembangan sejarah, perkembangan kebudayaan dan peradaban Melayu itu dijadikan asas. Dan pada waktu sama beliau juga menggagaskan supaya
analisis itu juga hendaklah dihubung kaitkan dengan falsafah Greek dan uh, dan falsafah Greek dan Yahudi Kristen. Kita dapat gambarkan kenapakah beliau cuba untuk menghubung kaitkan kajian perkembangan tamadun Melayu dan falsafah Greek dan Yahudi Kristen. Ini dapat menunjuk kepada kita bagaimana beliau meletakkan kedudukan perkembangan tamadun Melayu ini adalah setara dengan perkembangan tamadun falsafah Greek dan juga falsafah dan perkembangan tamadun Judo Kristen di sebelah barat. Dia bercakap soal Yahudi Kristen merujuk dari barat, yang bagi beliau adalah pencapaian tamadun perkembangan pemikiran Melayu adalah setanding dengan pencapaian yang dicapai oleh negara Greek dan juga Yahudi Kristen. Atas asas itulah kenapa bagi beliau institut ini, yang maksud institut di sini adalah institut IDBKM di UKM, patut menggabungkan pengajian kebudayaan dan peradaban barat sekaligus supaya dapat diperlihatkan bagaimana corak pemikiran, corak pengkajian budaya Melayu dalam tradisi Melayu tadi dibandingkan dengan luar. Dan secara langsung juga dapat memperlihatkan bagaimanakah pengaruh barat itu meresap masuk dalam tamadun masyarakat Melayu. Antara sumbangan penting beliau dalam membincangkan tentang gagasan Islamisasi ilmu adalah bertolak daripada pembentangan kertas kerja beliau pada tahun 1977 yang berlaku sekitar 30 Mac hingga 8 April 1977, di mana beliau membentangkan kertas kerja di persidangan pendidikan antarabangsa di Makkah itu dengan tajuk Preliminary Talks on the Nature of Knowledge and the Definition and Aims of Education. Dan kemudiannya digarap, dikemaskan, bermantapkan lagi, menghasilkan karya tahun 78 bertajuk Islam and Secularism, yang pada saya pemikiran ataupun topik buku bertajuk Islam and Secularism ini kita boleh anggap sebagai omnikopus ataupun sebagai asas, sebagai teras kepada penjelajahan ilmu, pengkajian ilmu, penerokan ilmu oleh al-atas. Dan lain perkataan bahawasanya gagasan Islamisasi yang diterokai oleh al-atas adalah bertolak daripada idea-idea besar yang diungkapkan dalam kertas kerja 1977 dan juga dalam konteks bahasa tema-tema dalam buku bertajuk Islam dan Secularism tadi. Sebab itu saya mencadang untuk kamu cuba kamu baca masa sosiologi, orang yang mengambil sosiologi dulu juga saya pernah menyebut supaya cuba membaca karya Islam Secularism ditulis oleh atas 1978. Karya ini telah diterjemahkan hampir melebihi 3-4 bahasa di dunia, bagi menunjukkan bagaimanakah sarjana-sarjana di luar daripada dunia Melayu, di luar Malaysia juga menarik atau tertarik dengan kebangsaan dan perbincangan atas perhubungan Islam dan Secularism. Secara umumnya dapat saya nyatakan tema Islam dan Secularism ini adalah menyentuh soal tentang bagaimana perkembangan Secularism di dunia barat yang dibincangkan secara ringkas oleh al-atas bagi beliau untuk menunjukkan bagaimana kemudiannya idea dan konsep yang berkembang dalam dunia barat itu mencetuskan dualisme dalam tradisi kehidupan masyarakat barat yang memisahkan antara agama dengan ilmu, agama dengan hal pentadbiran tadi itu kemudian telah meresap dalam pemikiran-pemikiran masyarakat Islam di seluruh dunia seperti itu. Inilah antara tema utama yang terungkap di dalam karya beliau Islam dan Secularism. Ini wajar dibaca dan ditelaah oleh semua pelajar untuk mengetahui tentang apakah impak, bagaimana
elemen ini menyusup masuk kepada pemikiran-pemikiran Islam sejagat. Dan bila Anda membaca karya Islam dan sekularisme ini, secara langsung Anda juga boleh buat perbandingan tentang apakah yang diungkap oleh Al-Faruqi dalam pertemuan kita 2 minggu lepas tentang gagasan pemikiran yang diistilahkan oleh Al-Faruqi sebagai the malaise of ummah, begitu. Dalam konteks Al-Atas dijelaskan tentang konsep secularism. Seharusnya kita pergi melihat kepada apakah konsep ilmu yang dikemukakan oleh Al-Atas. Bila kita amati dalam karya pemikiran-pemikiran beliau, ternyata beliau juga turut mengkritik ilmu pengetahuan yang ada sekarang ini, ilmu pengetahuan yang datang dari barat, ilmu pengetahuan yang berteraskan kepada kerangka pemikiran barat itu. Beliau telah hilang hala tuju, telah hilang tujuan asasnya. Malah bagi beliau, ilmu pengetahuan yang berkembang masa kini tidak lebih merupakan satu produk skeptisisme, karena perkataan proses ilmu yang berkembang hari ini bertolak daripada metodologi yang skeptik, metodologi yang berasaskan kepada konsep keraguan tadi yang menjadi pegangan masyarakat ini. Dan ini berlaku adalah kerana ilmu yang diharap sekarang ini adalah berasaskan spekulasi sedarjat dengan metodologi ilmiah. Dengan lain perkataan, masyarakat hari ini menjadikan spekulasi sebagai satu metodologi yang dianggap absah, yang dianggap sebagai sesuatu yang tepat, yang sewajarnya. Dan seterusnya, beliau juga mengkritik dan berpendapat bahawasanya ilmu adalah tidak bebas nilai. Konsep ilmu dia tertakluk bernilai yang objektif, bukannya ilmu berteraskan kepada bebas nilai. Jadi maksud bebas nilai di sini iaitu ilmu itu haruslah bergerak dalam kerangka yang jelas, dalam sistem yang jelas, dan nilai yang bukannya yang nisbi. Maksud nisbi yang subjektif, tetapi nilai yang bersifat objektif, nilai yang bersifat tetap. Contohnya, bila kita kata nilai itu berdasarkan kebenaran, maka kebenaran itulah memerlukan sesuatu ciri-ciri yang khusus. Kebenaran itulah bertolak daripada satu kriteria yang mantap, yang jelas, sedemikian. Itu maksud, bukannya kebenaran berdasarkan kepada pandangan individu semata-mata. Sebenarnya yang pernah kita bincang dulu, zaman Greek muncul satu aliran yang dikenali sebagai Sophos ataupun golongan Sophos, yang mengumpulkan tagline ataupun gagasan slogan mereka, man is measure all things. Manusia bukan pengukuran untuk segala-galanya, yang berarti bahwasanya apa yang manusia fikirkan baik, baiklah. Apa yang manusia fikirkan tidak baik, tidak baiklah kepada mereka. Jadi ini memberi gambaran bahwasanya soal nilai baik dan nilai buruk itu satu benda yang subjektif. Mungkin si A menganggap ini baik, si B menganggap ini tidak baik. So terpulang oleh mereka untuk interpretasi sendiri. Nah, itu maksudnya bebas nilai. Tetapi bagi Al-Atas, konsep itu tidak ada dalam gagasan ilmu. Yang maksud gagasan ilmu harus tertakluk kepada nilai-nilai yang sifat objektif. Seterusnya bagi beliau menegaskan bahwasanya ilmu pengetahuan perlu berada dalam akal fikiran. Memanglah bahwasanya kita menggunakan akal, kita berpikir, kita menganalisis, menggarap, cerah, maka akal menentukan.
merupakan antara faktor terpenting. Bagi beliau juga, di luar akal hanya kebanyakan dari objek pengetahuan atau maklumat. Dalam perkataan, perkara yang di luar daripada akal pemikiran manusia hanyalah bersifat maklumat, bukan pengetahuan. Jadi dia nak bezakan, biasanya dia nak bezakan antara apa yang disebut sebagai pengetahuan, apa yang disebut sebagai maklumat. Saya sering menyebutkan dalam kuliah-kuliah sebelum ini, bahawasanya apa yang ada di luar, di depan kita, apa yang ada di persekitaran kita, itu merupakan maklumat. Kita hari ini kaya dengan maklumat, internet, website dan sebagainya. Kita dapat maklumat yang segera, itu adalah maklumat. Jadi maklumat itu belum lagi diangkat menjadi ilmu. Dia diangkat menjadi ilmu, pengetahuan bila mana maklumat tadi dianalisis, diolah dengan metodologi yang tepat, maka dia akan menghasilkan produk. Produk itulah perlu dianggap sebagai proses ilmu. Itu yang dimaksudkan sebagai ilmu berada dalam akal fikiran, iaitu ilmu yang telah dicanai, ilmu yang telah diolah, ilmu yang telah digarap dan konsep-konsep yang tepat. Sebab itulah, menurut ulama lagi, kebanjiran maklumat hari ini tidak menjanjikan lahirnya kebijaksanaan. Dengan maksud bahawasanya walaupun hari ini kita kaya dengan maklumat, tetapi kalau maklumat itu hanya berlegar begitu saja, tidak dimanfaatkan, tidak diolah, tidak dianalisis, tidak diamati dengan akal yang waras, akal yang diteraskan kepada gagasan yang tepat, maka manusia tidak akan menjadi seorang manusia yang bijaksana, manusia yang bermanfaat. Sebaliknya hanya manusia yang obses dengan maklumat semata-mata. Itu yang maksudkan sebagai itu yang maksudkan bahawasanya kebanjiran maklumat ini tidak menjanjikan kelahiran kebijaksanaan itu. Sebab kalau kita amati apa yang bermakna antara toh ataupun sarjana profesor di Malaysia ini yang juga merupakan orang kanan, saya anggap orang kanan, kita beradmire kepada Al-Atas. Beliau bahawasanya untuk melahirkan ulama-ulama besar seperti Syafi'i, Ahmad Hanbal, ramai lagi keputusan yang lain, maka cukup dengan kita menguasai pengetahuan, menguasai maklumat sebenarnya. Tapi ia adalah menguasai ilmu sebenarnya, ilmu yang termurni tadi, dengan prosesnya, dengan latih tubinya, dengan ketekunannya, maka barulah ia menjanjikan kelahiran tokoh-tokoh sederhana yang mantap. Atas asas itulah kenapa atas berpengaruh bahwa proses pentafsiran manusia adalah sekaligus subjektif. Apa maksudnya? Memang tak dapat dinafikan bahwasanya apa yang manusia lihat, kita tadi maklumat yang begitu banyak tadi itu, maka manusia melihat, manusia membaca, dan manusia mentafsirkan. Maka dalam proses pentafsiran itu tadi, manusia berlaku dalam diri mereka satu aspek subjektif, satu objektif. Dengan maksud bahawasanya satu perkara itu tak dapat ditentukan baik buruknya, sehinggalah ia diuji, sehinggalah ia dicerap, sehinggalah ia diproses, maka akhirnya akan melahirkan satu produk yang berguna, bermanfaat tadi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memanfaatkan ilmu, maklumat tadi sebagai menjadi ilmu, dan ilmu itu kemudian menjadi panduan kepada masyarakat. So kita nampak pergunakan perkara yang sifat subjektif, kemudian dia bertindak ke objektif, bila mana matlamat itu tepat. Selamat untuk ilmu tidak lain bukan untuk kebanggaan, tetapi tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, mengenal siapakah kita, mengenal dan siapakah manusia itu sendiri. Atas asas itulah Muhammad Daud menegaskan bahawa pemahaman manusia ini bersifat subjektif. Apa yang kita faham ini, bila kita mendengar seorang guru bercakap, bila kita mendengar kuliah
kita mendengar syarahan, maka kita minta perlu tafsiran. Dalam usaha kita memahamkan apa yang disampaikan, kita mentafsirkan dalam indera kita. Maklumat kita dapat melalui panca indera kita, melalui penglihatan kita, melalui pendengaran kita, melalui indera sentuhan kita. Itu kita dapat maklumat. Tapi maklumat itu yang saya katakan tadi masih bersifat maklumat, sehingga dia disahkan bahawa ianya adalah satu yang benar, yang betul, berdasarkan kriteria-kriteria itu. Sebab kita katakan subjektif kerana jiwa terlibat dalam tafsir. Ini saya sebutkan tadi, kita mentafsirkan. Contohnya itu mudah, kita kata kita berada dalam satu bilik, kita mendengar sebelah bilik sana bunyi dentuman yang kuat. Lalu kita membuat satu tafsiran bahawasanya bunyi itu tadi adalah sesuatu benda yang jatuh, atau benda berat jatuh. Tapi kita tidak tahu setepat apakah benda yang jatuh tadi, bagaimana keadaan benda yang jatuh tadi, kenapa benda itu jatuh. So, persoalan-persoalan itu merupakan satu proses pentakulan yang kita harus mencari kesahihannya melalui uji kaji, melalui semakan, melalui penelitian untuk merumuskan benda yang jatuh tadi itu adalah buku yang jatuh daripada nature. Jadi itu contoh bagaimanakah jiwa tadi secara subjektif, kita membuat andaian-andaian saja, kemudian dari situ kemudian kita akan menentukan objek yang sebenar atau yang dinamakan sebagai pengetahuan. Dan juga objektif. Kenapa objektif? Sebab tafsiran jiwa bukan semata-mata ilasan khayalan. Bila sampai ke peringkat objektif tadi yang saya sebut di awal tadi, objektif di sini selepas dia melalui satu proses penaklukan, proses pencerapan, analisis, proses kajian, maka akhirnya dapatan itu tadi bukan lagi berdasarkan andaian, bukan lagi berdasarkan khayalan semata, tapi berdasarkan kepada fakta sebenar yang wujud secara bebas dari akal manusia. Jadi berdasarkan kepada empirical. Jadi nak menjelaskan bahawasanya bila mana kita cakap soal tentang ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam tadi, tidak bermakna bahawa Islam menafikan hakikat keperluan kepada fakta-fakta yang bersifat empirical. Yes, kita memerlukan empirical. Cumanya adalah bagaimanakah pendekatan menganalisis tadi. Satu, apakah objektif kita menganalisis? Dua, dan apakah impact terhadap analisis itu juga harus dikira terhadap kesan terhadap masyarakat, kesan terhadap individu, kesan terhadap persekitaran. Ini semua persoalan yang perlu diambil kira untuk menjadikan ilmu pengetahuan itu satu ilmu yang bermanfaat untuk manusia sejagat. Atas asas itulah bila kita amati terhadap definisi ilmu secara khusus lagi, Al-Atas menegaskan bahawa ilmu adalah merujuk kepada Allah sebagai asal segala ilmu, dengan maksud bahasanya harus ditanamkan dalam minda masyarakat, minda pelajar ajar, bahawasanya ilmu ada yang cuba dicari, yang cuba dikuasai tadi sebenarnya adalah milik Allah, milik pencipta. Maka bila kita kata milik pencipta, maka ia perlulah melalui proses yang hormat, yang proses yang akhirnya akan meningkatkan kesedaran individu tertentu terhadap kedudukan dia sebagai makhluk, dan akhirnya menyadari siapakah pencipta yang tadi. Kemudian seterusnya dia menyatakan ilmu juga adalah ketibaan makna sesuatu dalam diri seseorang. Apa maksudnya? Maksudnya iaitu sesuatu dianggap ilmu bila mana ianya memberi arti, memberi makna, memberi manfaat kepada mereka yang mencari, kepada seorang individu tadi, kepada masyarakat, maka ia dianggap sebagai ilmu. Jadi mungkin orang tanya, jadi kalau gitu ilmu yang tidak baik macam mana? Ilmu yang tidak baik adalah
Kalau digunakan ilmu tadi untuk mencegah, untuk mengelak, kita kena belajar cara macam mana kan. Bukan kita belajar nak mencuri, tapi kita tahu bagaimanakah cara orang mencuri. Mungkin kerana kita leka, tidak meletak barang yang berharga di tempat yang selamat. Jangan untuk keselamatan, mungkin kita letak dalam peti yang lebih terjamin, sukar dibuka. Mungkin kita parking motosikal kita di tempat yang lebih selamat dengan meletakkan kunci dan sebagainya. Jadi sebab kita tahu tanpa kunci dan sebagainya, orang boleh mencuri. Kenderaan kita boleh dicuri, barang kita boleh dicuri. Jadi maksudnya kita tahulah bahawa untuk mencuri adalah bila mana seseorang tadi lalai, leka, bila mana satu benda tadi berada di tempat yang sunyi. Jadi tetapi bukan kita tahu suasana itu untuk kita mencuri, tidak. Kita tahu suasana itu tujuan untuk kita mengelak, tujuan supaya kita berhati-hati. Jadi itu maknanya dalam konteks memberi makna sesuatu dalam diri seseorang itu. Kemudian apabila merujuk kepada diri sebagai pentafsir, kita bincang tadi bagaimanakah seorang individu mentafsirkan. Ilmu adalah ketibaan diri seseorang bermakna tentang sesuatu. Maksudnya, dengan kita belajar, dengan kita mengkaji ilmu, itu tadi pengetahuan tadi, akhirnya kita mengenali, akhirnya kita mengetahui, hujan terjadi kerana pemeluapan berlaku. Kita tahu bahawa api sifatnya adalah panas, membakar. Sebab apa? Sebab kita belajar, kita mempelajari sifat-sifat benda itu tadi, proses ilmu. Akhirnya kita tahu makna ilmu tadi itu. Okey, hingga sekarang itu ada soalan? Jadi anda akan melihat dalam bagaimana gagasan Al-Atas ini kita nampak agak bersifat filosofikal perbincangan. Jadi nanti kamu akan amati topik-topik ini dan saya nasihatkan kamu baca lagi pemikiran-pemikiran Al-Atas untuk kamu nak memahirkan dan kamu nak sintetiskan antara bagaimana pengalaman dia, bagaimana konsep yang dia bawa, bagaimana dia nak gabung salingkan antara budaya pemikiran masyarakat Islam, macam mana dia nak bandingkan dengan Barat, macam mana dia melihat dengan Barat masuk, apa tindakan selalu dilakukan. Okey, ada persoalan tadi? Dengar bunyi macam ada persoalan. Ada? Tak ada, Prof. Tak ada. Tak ada? Tak ada. Prof. Yup. Kan tadi Prof kata dia buat pengetahuan tu kan bermula daripada maklumat, kemudian jadi ilmu kan. Ya. Yeah. Ilmu tu dia guna metod daripada Barat juga ke? Okey. Dalam membincangkan tentang, kita kata tadi bahawasanya maklumat, satu perangkat maklumat, apa yang daripada kita ini semua dari maklumat. Bila dalam soal khabar, dalam majalah dan sebagainya, terdapat dalam internet sebagainya, itu semua maklumat. Kita kaya dengan maklumat. Tetapi ia belum diangkat menjadi ilmu. Jadi untuk sampai kepada tahap ilmu, dia perlukan kepada satu metodologi. Dan bila sampai kepada metodologi, tadi kita menyebut bagaimanakah Al-Atas telah mengkritik ilmu semasa hari ini. Kerana bagi beliau, ilmu semasa hari ini yang berkembang, yang berlegar pada hari ini, ternyata tidak bertolak daripada metodologi yang meyakinkan. Sebaliknya, ilmu yang berkembang dari Barat khususnya adalah bertolak daripada ilmu berasas pada metodologi keraguan, berasaskan kepada teori ataupun berdasarkan doktrin humanisme sebenarnya. Dalam perkataan bahawasanya ilmu yang berkembang di Barat banyak bertolak daripada faktor empirikal dan rasional serta-merta. Jadi kalau kita berfikir secara logik,
bahwasanya memang kita setuju bahawa untuk mencapai suatu tahap ilmu yang matang, kita perlukan kepada mengoptimumkan semaksimal mungkin akal kita. Dan untuk mengoptimumkan akal itu tadi, kita perlukan kepada suatu metodologi yang jelas. Tetapi Al-Atas menyatakan metodologi yang datang dari Barat, metodologi yang digunakan pakai oleh ilmuwan Barat tadi, ternyata bertolak daripada semata-mata berasas kepada rasional. Tapi yang dia tidak mengangkat kepada sumber ilmu sebenarnya. Sumber ilmu di atas, seperti yang dinyatakan tadi, adalah milik pencipta, milik Allah. Jadi bila mana milik Allah, maka sayukialah mereka yang menggali ilmu, mengkaji ilmu, seharusnya mengkaji, bila dia semakin mengkaji ilmu, sepatutnya semakin hampir Allah, semakin dekat, dia semakin kenal pencipta. Tetapi ilmu kawan di Barat, semakin dia belajar ilmu, semakin dia mendalami ilmu, dia semakin jauh dari agama. Dia semakin tidak nampak peranan agama dalam kehidupan. Sebab apa? Sebab dia lacking. Sebab dia lupa kepada punca kepada ilmu tadi. Punca ilmu itu datang dari pencipta. Ilmu datang dari Allah. Dia serahkan kepada siapa, sifat ilmu ini pula, seperti dinyatakan, bagi sesiapa yang belajar, tak kira lah teman Islam, bukan Islam, kalau dia bersungguh-sungguh, dia gigih, ilmu tu akan dapat kan? Ilmu akan dapat. Cumanya, bagaimana dia menggunakan ilmu tadi? Bagaimana dia menggunakan ilmu tadi? Bagaimana dia memanfaatkan ilmu tadi itu? Dan ini banyak bergantung kepada nilai yang anda berada, pegangan yang anda berada. Kalau dia punya satu nilai agama yang kuat, dia percaya kepada Tuhan, maka dia akan menggunakan ilmu tadi untuk maslahah umat, untuk masalah masyarakat, dan dia tidak menyalahgunakan ilmu tadi. Itu maksud itu. Jadi balik persoalan kamu, apakah metodologi? Jadi dalam konteks gagasan yang digagaskan oleh Al-Atas, metodologi adalah metodologi yang bukan berasas tasykik, persyak, prasangka. Kita masuk lanjut. Okey. Bila bercakap soal tentang hubungan ilmu dalam konteks umat manusia dan khususnya umat Islam, maka Al-Atas melihat ada 3 isu utama. Pertama adalah masalah ilmu pengetahuan sendiri. Maksudnya umat Islam sendiri tidak jelas tentang apakah sumber ilmu, apakah konsep ilmu, apakah natijah ilmu, apakah produk ilmu itu sendiri, dan kemana ilmu itu harus dibawa. Prof, dari Lan masuk. Dari Lan masuk lah. Okay dah. Okay. Okay. Kemudian perkara yang kedua, ilmu pengetahuan moden dipengaruhi oleh pandangan agama, budaya dan falsafah Barat. Ini yang kita sebut. Perkara ketiga, kedua yang ditekankan oleh atas, bahawasanya ilmu yang ada yang dikenali sebagai ilmu moden, modern knowledge hari ini, ternyata bagi beliau adalah dipengaruhi oleh pandangan agama. Agamanya agama apa? Iaitu agama Kristian. Beliau menyatakan masih ada elemen-elemen itu dalam pembentukan ilmu moden Barat. Budaya, jelas, kita bincang dalam banyak pertemuan kita, dalam teks-teks body juga kita bincangkan, kerana budaya Barat tadi telah mencorakkan bentuk ilmu dan mencorakkan kefahaman ilmu itu sendiri, tentang kemana ilmu itu, bagaimana bentuk ilmu tadi, apa patut digunakan ilmu tadi, dan juga akhirnya kepada falsafah Barat. Falsafah Barat itu falsafah kehidupan, pegangan mereka, ideologi mereka. Maknanya kalau dia ini berpahaman kepada liberalism, dia akan cenderung menggunakan pendekatan liberalism dalam mengungkapkan gagasan ilmu, dalam disiplin ilmu yang dia ceburi. Kalau dia seorang Marxism pegangannya, maka dia akan cenderung menggunakan teori Marxism. Kalau dia adalah kapitalism pemikirannya, maka dia akan lebih kapitalis. Sebab itu. Jadi itu kita bagi tentang bagaimana peranan falsafah pegangan hidup seseorang tadi banyak mencorakkan hal tuju
ilmu dan juga pengkajian beliau. Yang ketiga, pada asas itulah maka bagi beliau perlu mengislamkan simbol-simbol linguistik dan hakikat benar. Tapi kalau kita amati karya-karya yang dihasilkan oleh Alatas, kelihatan yang beliau bermula dalam buka buku-buku beliau sama Islam Secularism. Kalau kita buka Islam Secularism, siapa dah pernah baca buku Islam Secularism? Boleh tahu? Ada siapa yang dah pernah terbaca? Kalaupun tak membaca, tapi terbaca. Tak sengaja lah tu baca tu. Ada tak? Tak ada seorang pun? Pernah baca ni. Kamu ni dah tahun 3 tau. Yang dah 3 tahun. Sepatutnya kamu membaca sudah 2-3 kali dah Islam dan Secularism untuk mengenali tentang apakah isu yang dibawa, nak lihat bagaimana penegakan Alatas dan kenapa Alatas begitu concern terhadap persoalan Secularism ini. Jadi kalau kita amati secara ringkasnya tentang buku itu, kita boleh gambarkan. Pertama, dia bincangkan tentang punca kemunculan, bagaimana kemunculan Secularism di Barat. Itu bahagian pertama. Kemudian bahagian kedua, dia bincangkan tentang konsep agama dalam pengertian Islam dan bagaimana agama itu membeza, konsep agama ternyata berbeza dengan konsep agama yang dipahami, yang dipercayai, yang dipegang, yang dianuti oleh Barat. Dan part yang ketiga, dia menjelaskan tentang bagaimana penularan pemikiran Secularism ini ke dalam masyarakat Islam. Dan dia melihat antara punca utama penularan itu adalah melalui proses keilmuan, melalui proses ilmu, melalui disiplin ilmu. Secularism itu meresap masuk dalam. Jadi atas asas itu kita lihat beliau banyak menekankan pentingnya ilmu itu di-restructure balik, supaya kita menolak pengaruh Barat dan kita mengisi dengan agenda Islam. Jadi untuk itu, bagi beliau, kita kena rungkaikan istilah itu dulu. Sebab saya katakan dalam Islam Secularism, beliau merungkai konsep ad-din. Beliau membahaskan kalimah ad-din tadi. Apa maksud ad-din? Dalam pengertian bagaimana? Dibincangkan secara semantik, secara falsafah, secara nilai, sebagainya. Kenapa? Supaya masyarakat Islam faham tentang konsep agama itu. Bagaimana ini maksud agama? Dan agama itu adalah satu anutan semata, tapi ada konsep kefahaman, penghayatan, nilai. Okay. Itu yang saya maksudkan sebagai mengislamkan simbol-simbol linguistik dan hakikat kebenaran. Okey, apa maksud linguistik ini? Linguistik ini adalah bahasa, simbol-simbol bahasa. Jadi kita akan lihat dalam karya-karya beliau, tulisan-tulisan beliau, bagaimana beliau menjelaskan bahawa bagaimana eratnya hubungan antara masyarakat Melayu dengan Islam, sehingga kan banyak kalimah-kalimah bahasa Melayu datangnya dari kalimah Arab. Ini menunjukkan betapa eratnya kaitan berhubungan antara Islam dan kehidupan masyarakat Melayu sendiri. 2 points. Jadi untuk mengatasi masalah tadi, masalah umat yang disebutkan tadi, kebijakan umat itu tadi, maka Alatas menggagaskan. Pertama, dia kata kita perlu mentransformasikan, kita ubah, kita pahami, kita bentuk semula istilah-istilah dan konsep dalam pandangan alam umat Islam. Termasuk pandangan alam adalah worldview, sudut pandangan. Sebab nature kita dalam suasana individu tadi, dia akan melihat sesuatu perkara berdasarkan kepada kefahaman dia, berdasarkan latar belakang dia, berdasarkan ilmu yang dia ada, berdasarkan pengalaman yang dia pernah lalui, berdasarkan persekitaran yang dia dibesarkan. Inilah faktor-faktor yang banyak mempengaruhi kepada pandangan alam
pandangan alam ni adalah maksudnya world view, tasawur umat Islam tadi. Jadi bagi beliau, kita perlu transformasikan istilah-istilah dan konsep. Jadi kalau kita amati pada perangan pendekatan Al-Atas ini, kelihatannya dia ada sedikit persamaan dengan apa yang Farabi nyatakan. Farabi juga menggagaskan supaya kita dia perlu menggunakan to Islamize the English. Dalam masa mudahnya itu mengislamkan istilah-istilah. Sebab banyak istilah-istilah yang muncul dalam tradisi ilmu ini jadi yang tidak mesra kepada agama, yang tidak mesra kepada Islam. Sebaliknya, istilah-istilah yang muncul tadi ternyata istilah yang mendokong kepada konsep bebas nilai. Contoh kita katakan etika. Etika adalah bersifat zahir. Dia tak sama dengan akhlak. Dua istilah tadi, etika dan akhlak. Akhlak dalam pengertian Islam adalah menggabungkan elemen zahir dan juga batin, dalaman dan luaran. Itu kita namakan akhlak. Tetapi etika ini adalah hanya bersifat kepada zahir. Bila seorang tadi melakukan etika untuk the ethics of conducting research conduct, maka etika ini lebih bersifat kepada kalau kita buat dengan tertib, ikut dengan betul tempoh masa yang betul, maka kita akan dapat produk yang baik. Maka itu adalah dianggap sebagai satu proses yang beretika. Tapi yang penting Islam, kita lebih jauh. Kita tak nafikan kita perlu tertib, kita perlu ikut dalam masa, kita perlukan bahan yang tepat, kita perlu metode yang tepat. Satu perkara lagi adalah kita kena ada keikhlasan, kita kena ada amanah, kita kena ada konsep-konsep kepertanggungjawaban yang lebih yang kenapa demikian kita perlu ada, sebab kita ada nilai tanggungjawab yang pencipta. Bukan kita buat sebenarnya semata kita dapat produk, kita dapat keputusan yang baik, kita dapat penghasilan yang baik. Nanti lebih penting kita bincang awal tadi untuk kita memastikan produk kita adalah menghasilkan kualiti yang baik, dan kualiti itu bukan hanya sudut persembahan, bukan sekadar sudut kalau kita buat artikel hubungannya. Kita nakkan kualiti artikel. Kita nakkan kualiti dengan maksud macam mana? Kita nak kualiti artikel dengan maksud bahawasanya gaya penulisan itu baik, strukturnya baik, perbahasannya baik, dan yang lebih penting juga adalah hasil maklumat yang kita garap itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dan dalam nilai-nilai pertanggungjawaban tadi itu, apa dia nilai-nilainya? Iaitu nilai kesungguhan. Kita buat sesuatu dengan sesungguh, bukan nak buat dibuang. Kita tidak melakukan penipuan. Kita buat sesuatu benda tadi kita tidak ciplak. Tetapi kita buat dengan penuh rasa kesungguhan, kegigihan kita untuk kita nak dapat ilmu dan kemahiran. Sebab kalau orang ambil jalan pintas, jadi ciplak saja, maka kemahiran itu dia tak akan beroleh kemahiran. Contohnya kita kata begini, terjemahan. Kita tak faham terjemah. Kita tak usah dulu dengan lihat kamusnya, kita minta seorang yang expert English, tolong terjemah. Yakin orang itu nanti akan mahirkan bahasa atau meningkatkan bahasa negara dia ataupun bahasa Arab atau juga bahasa Arab. Itu tidak, sebab dia macam hire, dia bagi upah pada orang lain. Jadi kemahiran kita ada. Tapi kalau dia menterjemahkan, kemudian sepatutnya minta orang untuk edit, tolong semak hasil terjemahan dia, maka dia akan dapat. Dan dia akan dapat. Itu maksud contohnya bagaimana kesungguhan diri yang kita. Okay. Jadi itu maksudnya tentang bagaimana konsep dan sesuatu. Kemudian antara usaha-usaha awal yang dilakukan oleh Al-Atas dalam konteks untuk nak melihat macam mana dia transformasikan istilah-istilah tadi, dan dia melakukan kajian peringkat PhD dengan mengkaji pemikiran-pemikiran Hamzah Fansuri. Di sana dia banyak membincangkan istilah-istilah yang berlegar dalam konteks tasawuf. Bagaimana dia memperlihatkan
istilah-istilah yang muncul dalam dunia tasawuf dan disiplin tasawuf yang diungkapkan oleh Hamzah Fasuri tadi kelihatannya secocok ataupun serasi dengan budaya hidup masyarakat Melayu pada ketika itu di Nusantara. Jadi apa dia tunjukkan adalah dia tunjukkan bagaimanakah hubungan kait yang begitu erat antara istilah itu tadi yang muncul dalam tradisi ilmu. Dia punya hubungan kait erat dengan kontekstual, dengan konteks masyarakat. Bukan satu benda yang asing. Dalam lain perkataan bahawasanya istilah yang dipakai tadi itu juga yang dipahami oleh masyarakat. Masyarakat boleh faham. Bila bercakap tentang zuhud, konsep zuhud dalam tasawuf, maka masyarakat faham tentang zuhud. Bila bercakap tentang takwa, masyarakat faham tentang takwa. Walaupun dalam konteks istilah wacana dan tasawuf lebih mendalam, tetapi dalam konteks pengertian ini masyarakat faham dan masyarakat boleh memahami dan menghayati nilai takwaan tadi, tawakal dan berbagai lagi istilah-istilah yang lain. Jadi itu maksudnya bagaimanakah dia nak melihatkan pentingnya istilah itu difahami dan juga pentingnya istilah itu dilihat bagaimana kaitannya dengan kehidupan masyarakat sejagat. Okay. Ini contoh-contoh konsep-konsep banyak lagi. Ini sebagian yang saya ambil contoh. Kamu boleh ambil, boleh baca buku rujukan saya bagi di akhir nanti. Kita faham lagi wacana-wacana alatas antara konsep-konsep Fasuri, iaitu kehendak. Apa maksud kehendak? Tuhan. Apa maksud Tuhan? Bagaimana konsep Tuhan? Wujud. Bagaimana wujud? Bagaimana beza kewujudan? Diri, waktu, alam semesta. Konsep-konsep lain seperti ada. Apa makna ada? Apakah ada dikata yang kita faham ada? Jadi ada falsafahnya. Isi. Apakah isi? Diri, hendak, mahu, semata, kenal dan banyak lagi. Dan itulah maksudnya bagaimana istilah-istilah itu bagi alatas ada sebenarnya yang perlu dipahami, perlu dipahamkan dengan betul supaya kita dapat membezakan penggunaan yang pun kita dapat bezakan waktu mana dimaksudkan kehendak dalam konteks tasawuf, bagaimana kehendak dalam konteks kehidupan kita seharian. Jadi supaya masyarakat dapat membezakan antara kehendak mereka. Contohnya kita katakan asa satu, kita tak kata Tuhan itu satu. Bila satu dia akan jadi berbilang-bilang, bila satu dia ada dua. Tetapi kita bilang Tuhan itu asa bukan satu. Asa adalah sifat menunjukkan bahawa Tuhan tidak berbilang. Jadi diperlukan pada falsafah konseptual, itu maksud konsep. Dan kenapa kita perlukan konsep? Konsep bermain di mana? Dalillah, konsep bermain di mana? Konsep berada di mana? Konsep apa, Prof? Konsep. Bila kita bercakap soal konsep, konsep ni berada di mana? Berada di mana? Awal-awal. Konsep ni dia prosesnya di mana? Pendahuluan. Apa ni? Perkataan konsep di pemikiran. Pemikiran. Konsep itu berada di pemikiran. Maksudnya di minda kita. Macam kamu sebelum kamu nak buat kuih kan? Kamu nak buat kuih. Tentu ada dulu dalam minda kamu. Kamu nak bukan kuih, konsep kuih kamu macam mana? Kamu nak warna merah ke, gabungan telur dengan tepung macam mana, apa sukatan, soalan tadi tu. Semua itu adalah merupakan konsep show, konsep. Produk lah lagi. Kamu akan proses, kamu akan buat. Kamu akan campur sana, campur sini, akhirnya menghasilkan produk. Jadi produk itu merupakan dalam kata analogi yang kita katakan ilmu tadi. Jadi kita kena clear konsep itu dulu. Sebelum kita nak buat kuih, kita kena clear dulu apa ingredientnya, macam mana bahan. Kita clear. Kalau konsep tak clear, kemudian kita proses, kita buat juga. Tepung macam mana sepatutnya, tepung beras ke, tepung jawi ke, tepung apa ke, kita mentaruh saja. Maka akhirnya produk tak jelas. Itu maksudnya. Sebab itu kenapa
bagi Al-Atas, konsep itu adalah cukup penting dipahami. Dan bila cakap soal konsep, dia bersabit, dia berkait dengan istilah. Dan bila kita nak mengungkapkan satu perkara, kita nak cerita satu perkara, kita nak gambarkan satu perkara, kita menggunakan bahasa. Bahasa itu adalah istilah. Kita kata marah, kita kata suka. Perkataan marah, suka itu adalah bahasa. Jadi adalah konsep. Bagaimanakah konsep marah? Konsep suka itu perlu dipahami. Itu sama begitu gagasan yang ditekankan oleh Al-Atas. Dan seterusnya, Al-Atas juga membincangkan tentang cuba menganalisis. Bentuk penganalisan yang cuba dibawa oleh beliau adalah melalui perbandingan istilah-istilah. Waktu umpamanya bila bincang anti dalam konteks buku Islam and Secularism yang tulis beliau, bagaimanakah beliau cuba membezakan anti tidak sama dengan religion. Di Barat mengatakan religion tidak sama dengan anti. Ya, walaupun dari segi kebiasaannya kita anggap agama itu sama, tapi agama dalam konteks pengertian Barat adalah bersifat ritual, sebenarnya. Tetapi hati dalam konteks pengertian Islam ini, dia bukan semata-mata ritual, dia melewati seluruh aspek kehidupan manusia tadi. Maka dia terangkum dalam hati. Dalam pengertian hati itu menyajikan, menyediakan nilai-nilai peraturan sistem yang perlu ditempuhi, diikuti oleh masyarakat. Nah, jadi waktu itu perlu kita. Jadi bagi dia, kenapa perlukan dibandingkan istilah-istilah tadi? Kita dapat fikirkan kenapa Al-Atas merasakan perlu, sebab supaya kita dapat mengelak daripada terjebak dengan istilah-istilah dan konsep-konsep yang tidak Islami. Jadi apa yang cuba nak dibawa beliau adalah istilah itu adalah harmoni, mesra, seiring dengan konsep-konsep dalam Islam. Tidak bercanggah. Kalau bercanggah, maknanya ia haruslah dimurnikan. Kalau bercanggah juga, dia tidak ditolak. Diganti dengan yang baru. Demikian. Kemudian beliau juga menjelaskan tahap-tahap Islamisasi. Proses Islamisasi, beliau cuba mengkaji. Beliau bukan cuba, telah mengkaji tentang perkembangan Islam dan kehidupan beragama dan masyarakat Nusantara. Maka beliau menjelaskan bagaimana proses-proses tahap-tahap yang berlaku perkembangan tadi. Berapa fasa yang berlaku dalam proses bagaimana budaya melalui diislamiskan. Secara logiknya, jadikan kita kata Islam datang melalui menekankan aspek apa? Menekankan aspek tasawuf, nilai diri, jati diri, meletakkan harga diri. Islam datang memperkenalkan siapakah manusia, menentukan apakah tujuan manusia. Jadi itu semua persoalan itu adalah menyangkut soal dalaman, soal harga diri, supaya kita tahu tentang siapa kita tahu kenapa kita dicipta, kita tahu siapa pencipta kita tahu ke mana kita nak pergi, kita tahu bagaimana kita nak menggunakan segala hasil mahsul, kita tahu bagaimana kita nak memanfaatkan kepakaran, kemahiran, skill yang kita ada. Itu semua, itu dirangkumkan dalam konteks jati diri yang berteraskan kepada tasawuf Islam. Itu adalah proses-proses tahap-tahap Islamisasi. Kemudian beliau juga menjelaskan perkembangan pandangan Islam dalam masyarakat Melayu dan sebagainya. Bagaimana kemudian masyarakat Melayu telah dibentuk dengan satu paradigma tasawuf atau gagasan pemikiran yang berteraskan kepada prinsip-prinsip Islam. Kalau sebelum ini mungkin pemikiran orang Melayu banyak dipengaruhi oleh paradigma pemikiran Hindu, paradigma pemikiran Buddha. Jadi pemikiran kita banyak bersangkut pada dewa-dewa. Kita rasa dewa-dewa ini menggunakan bahasa Sanskrit. Jadi bila kita menggunakan bahasa Sanskrit, kita menggunakan bahasa-bahasa yang datang dari budaya, apa maknanya? Apa maknanya, Nawan? Bila kita lazim menggunakan bahasa-bahasa lain, bukan bahasa jati diri kita. Apa implikasinya?
Okay. Okay. So, jadi bila kita menggunakan istilah-istilah yang didatangkan daripada tamadun lain, tamadun kita, pertama kita tahu bahawasanya istilah dan makna serta konsep yang datang daripada tamadun lain tadi tentunya tidak sama dengan konsep yang kita nak maksudkan. Contoh, kecuali kalau kita nak beri gambaran. Contohnya maksud kita nak bincangkan takwa. Apa macam kita nak cerita takwa kepada masalah kepada orang Eropah? Apa perkataan yang sesuai takwa? Dia tak tahu lah. Tanya takwa. You know takwa? 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 Tapi macam mana kita nak tunjukkan, nak gambarkan kepada dia? Kita guna perkataan pious. Walaupun perkataan pious itu sendiri pun tidaklah menggambarkan takwa, tapi dia hampir-hampir. Sebab itulah yang dia boleh faham. Jadi kita gunakan bahasa itu buat sementara untuk memahamkan dia peringkat awal tentang apa maksud takwa. Bila dia faham sedikit, kemudian dia ada usaha untuk mendalami maksud takwa, dia mengkaji takwa dalam pengertian asalnya. Kalau dia membuka karya-karya, dia belajar bahasa kalimah Arab, dia melihat Al-Quran dan sebagainya, akhirnya dia akan faham takwa dalam arti kata yang sebenar. Maka bila dia faham, dia tak akan guna lagi pious. Dia akan kekal guna takwa. Sebab hanya kalimah takwa saja yang direflect dalam makna sebenar apa itu takwa. Itu contoh bagaimana istilah itu penting untuk digambarkan kepada konsep yang nak kita bawa, yang kita nak artikan. Jadi bila konsep kita faham, kita boleh praktis. Macam contoh sebab kuih tadi tu, bila kita clear konsep, tepung apa, telur berapa biji, sebagainya, nak gaul dia berapa lama, nak masak, kita tahu lah konsep, tak buat lagi. Kasi idea, kita dah clear idea tadi, kita pun mula modus apa lagi, kita buat proses. Kita campur tepung, campur telur, campur segala-galanya, kita gaul dia, akhirnya kita nampak sepati, kemudian kita bakar dengan suhu yang sesuai, akhirnya menghasilkan satu produk kuih yang baik. Ini dalam air lah. Macam saya menambah kuih juga. Okey, boleh jelas semua? Masuk masa tadi? Boleh. Okay, kalau tak jelas, sila tanya. Okey. Kemudian, seterusnya adalah apakah dimaksudkan pendekatan Islamisasi dan teori Islamisasi. Di sini sekurang ada 3 komponen yang ditekankan oleh Al-Atas. 3 komponen. Pertamanya adalah mentransformasikan pandangan alam disebutkan tadi, tasawur tadi, estetika daripada estetika Hindu-Buddha kepada pandangan Islam yang rasional, ilmiah dan universal. Jadi dia bagaimanakah Islam ini dikatakan Islamisasi. Bagaimana Islam datang ke tanah Melayu, bukan tanah Melayu, dalam Nusantara telah berjaya merubah 100% pemikiran, gaya hidup daripada pengaruh Hindu-Buddha yang dikatakan mendominasi alam Nusantara Melayu dulu ni, terus kepada Islam. Dan ternyata pula apa yang Islam bawa ini adalah bersifat rasional. Maksudnya adalah apa yang Islam bawa dapat diterima oleh masyarakat Nusantara pada ketika itu. Mereka dapat menerima dengan lapang dada sebab ia ini bersifat praktikal. Apa yang Islam bawa adalah ternyata praktikal untuk kehidupan. Maka dia rasional, dia logik, akal boleh terima. Kemudian dia bersifat ilmiah. Ilmiah kita kata ia boleh diuji, ia boleh dikaji, ia boleh dianalisis. Bukan satu benda yang terlalu utopia, satu benda yang terlalu bersifat ideal yang tidak boleh dianalisis, diuji kaji. Dia boleh diuji kaji. Malah dalam konteks Islam dia menegaskan bagaimana pendekatan dakwah tidak Islam datang ke sesuatu bangsa, dan Islam tidak memaksa seorang ataupun bangsa tadi itu memeluk Islam. Bukan itu pendekatannya, tetapi disampaikan knowledge dulu, ilmu, pengetahuan dulu tentang apa itu Islam. Kenapa kamu perlu masuk Islam? Dijelaskan. Siapakah kamu? Itu semua adalah knowledge.
Lepas dia faham tentang konsep itu, dia faham tentang siapakah dia manusia, siapakah dia pencipta. Dengan kefahaman yang jelas itu, akhirnya dia diminta supaya memeluk Islam, mengabdikan dirinya pada yang sebenar. Dia faham. Sebab tujuan Islam datang untuk menghapuskan kejahilan kita tadi. Sebab itulah bangsa Arab. Sebab itulah bangsa Arab dengan jelas mengatakan masyarakat jahiliyah. Dikatakan masyarakat jahiliyah. Kenapa? Sebabnya adalah kerana masyarakat itu bukannya jahil, tapi mereka jahil sudut agama. Dan sebenarnya adalah bersifat universal. Universal yang maksud bahawasanya gagasan ilmu, gagasan Islam yang dikemukakan tadi itu boleh diterima pakai oleh semua bangsa. Walaupun Islam itu diturunkan di tanah Arab, di tanah Arab, tapi bukan bermakna bahawasanya orang lain pada orang Arab tidak mungkin menghayati pengetahuan tadi, tidak mungkin menghayati peraturan-peraturan Islam. Itu maksudnya besar. Satu nilai, satu sistem, satu corak hidup yang boleh diterima, yang boleh dipraktiskan, yang boleh dihayati oleh seluruh masyarakat tanpa mengira dia datang dari mana. Itu sifat pandangan Islam tadi. Kedua adalah peranan bahasa dalam Islamisasi dan di-Islamisasi. Al-Atas juga menjelaskan tentang bagaimana peran bahasa. Sebab itu ada berkait asal istilah tadi. Bagaimanakah bahasa ini peranan dalam Islamisasi? Dengan itu terfikirkan bagaimanakah masyarakat Melayu telah ditransformkan daripada bahasa-bahasa yang bersifat Sanskrit, bahasa-bahasa yang bersifat Pali, masyarakat Buddha menggunakan bahasa Pali, masyarakat Hindu menggunakan Sanskrit. Bagaimanakah daripada istilah Sanskrit tadi itu telah diislamisasikan, ditukar kepada bangsa-bangsa yang mesra kepada Islam dan demikian tadi. Maka muncullah daripada dewa-dewa tadi pada konsep anthropology, pada konsep apa lagi, kita kata kuliah umpamanya, kita guna perkataan kuliah, kita guna perkataan ziarah, kita guna perkataan apa lagi, banyak lagi ya, istilah-istilah yang kata saya, kitab, kita perkataan kitab, tutup khana dan sebagainya lagi. Jadi itu contoh-contoh bagaimanakah Islamisasi. Tinggalkan kepada nama-nama orang Melayu juga menjadi nama-nama yang Muslim. Demikian. Dan di-Islamisasi. Dengan maksud apa di-Islamisasi? Iaitu ada juga istilah-istilah yang digunakan bagi menunjukkan sesuatu perkara itu bukan Islami, yang bercanggah dengan Islam. Yang bercanggah dengan Islam, maka Islam sudah di-Islamiskan. Yang ketiga, mentransformasikan metafisika sebagai komponen utama Islamisasi. Transformasikan metafisika sebagai komponen utama Islamisasi, yaitu mentransform, mengubah konsep metafisik, konteks daripada dewa-dewa, daripada konsep khayalan tahyul, konsep tahyul kepada konsep yang bersifat Islami. Kita diajar tentang konsep syurga neraka ke satu perkara yang tahyul, tapi satu gambaran yang realiti. Kita didedahkan tentang dosa pahala. Kita didedahkan apakah dosa pahala ini, kalau kita analisis juga menunjukkan keperluan logik akal boleh diterima bahawa manusia adalah memerlukan dosa dan pahala. Banyak lagi. Itu adalah ilmu metafizik yang cuba dikembangkan bagaimana ia di-Islamiskan. Okey, secara khususnya
konteks pasal-pasal Islamisasi yang kita bincang tadi. Kalau tengok balik tadi tu, pasal-pasal Islamisasi, dijelaskan tahap Islamisasi. Sekarang Al-Atas cuba menunjukkan apakah elemen-elemen Islamisasi yang berlaku. Pertama, proses Islamisasi sebelum Pansuri. Maksudnya sebelum Hamzah Pansuri, kerana beliau mengkaji Hamzah Pansuri, beliau dapat kenal pasti beberapa elemen. Pertama, sebelum Islamisasi Pansuri, sebelum pemikiran Pansuri mendominasikan kawasan atau pemikiran masyarakat Melayu Nusantara itu, pengaruh fikih banyak digunakan pakai di dalam menginterpretasikan syariat, dalam menginterpretasikan kehidupan. Maksudnya kita bergantung kepada ulama-ulama fiqh, pemikiran fiqh, soal hukum halal haram, patut buat dan sebagainya, banyak digunakan. Kemudian walau bagaimanapun katanya konsep kesantuan itu masih kabur. Sebab bila Ustaz Pansuri masuk membincangkan tentang proses sifat Tuhan, membincangkan bagaimana termasuk keesaan Tuhan, dan kita jelaskan Tuhan itu asal, maka kita perlukan kepada pemikiran yang tinggi, pemikiran tauhid yang mantap untuk kita menjelaskan konsep Tuhan itu ada. Kalau kita kata Tuhan itu ada dan lawannya adalah tiada. Jadi itu istilah kan, istilah ada dan tidak ada. Macam mana kita jelaskan Tuhan itu ada tapi tidak sama seperti adanya benda lain. Buku, kita ada buku kitab, kita gunakan ada kitab. Apakah wujudnya Tuhan sebenarnya wujudnya adanya kitab? Tidak. Sifatnya berbeza. Kitab sifatnya adalah berbeza dengan Tuhan. Waktu jadi. Jadi kita kena fahamkan, kena memahamkan kewujudan Tuhan tadi itu tidak seperti sama seperti kewujudan manusia. Ini dibahaskan dalam konsep tauhid. Dan ini yang cuba digambarkan tentang suri. Jadi ini yang dikatakan bagaimana satu bentuk baru yang dibawa oleh Allah untuk menjelaskan, untuk uji. Dan sebelum itu juga pemikiran-pemikiran agama masih dibayangi dengan alam ini Buddha. Jadi masyarakat masih tak bebas daripada kongkongan nilai-nilai, konsep-konsep yang bertahan, yang ada kesan daripada Hindu Buddha. Fasa kedua bermula daripada abad 15 hingga abad ke-18. Maka berangkat fasa kedua, Al-Atas mendapati bahawasanya sudah berlaku pentafsiran hukum-hukum agama yang ditandai adanya pengaruh tasawuf dan kalam. Maksudnya kalau tadi di rangkap fasa pertama, pentafsiran hukum banyak bergantung pada fikih, tafsiran ulama fiqh semata-mata. Tetapi tidak digabungkan dengan ulama tasawuf, dengan konsep falsafahnya, tidak digabungkan. Tapi bila masuk abad ke-15 hingga ke-18, corak pentafsiran hukum-hukum, corak pentafsiran paradigma kehidupan Islam mula ditandai, dipengaruhi, diwarnai oleh elemen-elemen kesufian. Mula masuk konsep-konsep ikhwan, termasuk konsep-konsep kesufian, zuhud, konsep uzlah dan sebagainya mula diperkenalkan. Dan elemen-elemen kalam mula berkembang, iaitu mula berlaku perdebatan, perbahasan ilmiah di dunia Nusantara itu. Dan akhirnya menunjukkan istilah-istilah baru mula muncul untuk menjelaskan juga tadi. Jadi ini peranan istilah. Istilah zuhud mula muncul, mula dipopulerkan, mula dapat membezakan bagaimana dikatakan istilah-istilah seperti bincang takwa tadi, bagaimana kita masukkan cara nak menghayati ketakwaan, tidak faham. Jadi pengertian istilah ini ternyata mempunyai hubung kait dengan konteks kehidupan semasa, perkembangan ilmu,
Jadi ilmu berkembang, istilah akan kembang. Kita yang dijawab sekarang pun kita banyak menjelaskan istilah-istilah baru dalam konteks teknologi maklumat, umpamanya peranti-peranti yang ada sekarang. Kita terbiasa dengan kata-kata Google, web, internet, website, itu semua istilah-istilah yang kita pakai merujuk kepada teknologi maklumat hari ini. Jadi sebelum teknologi maklumat kembang, istilah tak muncul. Tapi bila teknologi maklumat dikenalkan, kita mulai dikenalkan dengan teknologi komputer, perkomputeran, akhirnya istilah-istilah baru beredar. SMS, kita menggunakan. Itu contoh bagaimanakah hubungan istilah dengan konteks dan semantik. Konteks iaitu penggunaan seharian, bagaimana masyarakat mula membiasakan penggunaan dan mereka dapat membezakan, dapat faham istilah itu merujuk kepada apa. SMS merujuk kepada apa, mereka tahu. Dia tak merujuk SMS bulan nasi, tak? Dia merujuk kepada yang lain. Di mana dia boleh membezakan istilah tadi, sebab dia faham. Kenapa dia faham? Sebab dia ada ilmu, dia ada pengetahuan tentang istilah itu. Kenapa lagi? Sebab dia menggunakan. Jadi nampak, antara konsep tadi dengan praktikal dan output tadi, dia sejalan, dia seiring. Okay. Pasal ketiga, Islam yang datang ke tanah Melayu mula membawa tradisi intelektual, mula masuk idea-idea falsafah, mula mendesak ke dalam dunia Melayu. Jadi, macam caranya, bila Islam masuk, bila pedagang-pedagang datang, dia datang, di samping dia menyampaikan ilmu, kemudian kembali orang-orang kita mula belajar ilmu, yang hantar ke Mekah, ke Madinah untuk belajar, kemudian mereka kembali. Bila mereka kembali, mereka menyebarkan ilmu-ilmu pengetahuan yang tinggi. Mereka membincangkan mula falsafah Greek, falsafah Kristian, falsafah Yahudi, untuk dilihat, untuk dipahami bahawa orang Yahudi tak banyak, mungkin tak ada itu di Nusantara. Sekarang pun mungkin ada, bisnes ini mungkin ada, tapi tidaklah menjadi sebahagian berkomuniti. Tapi bukan bermakna bila ia tidak ada, kita tak perlu belajar. Kita perlu belajar. Sebab apa? Sebab Al-Quran menyebutkan tentang beberapa gelagat orang Yahudi. Jadi kita kena kenal siapa orang Yahudi. Jadi maknanya Al-Quran juga yang menggalakkan, memotivasikan, mencetuskan idea kepada penganut-penganut Islam, kepada orang Islam, untuk mengenali dan memahami secara mendalam siapa Yahudi, kenapa Yahudi macam tu, apa pegangan dia, apa perangai dia, macam mana cara kita nak dekati dia. Itu semua itu dalam proses tradisi intelektual yang digarap dengan gabungan Quran dan Sunnah dan karya-karya agung yang jadi kita lihat bagaimana tradisi intelektual berkembang. Bila ulama kita balik kepada Timur Tengah, mereka balik, mereka menyampaikan ilmu. Bila menyampaikan ilmu, mereka menulis pula karya-karya mereka supaya karya mereka nanti, hasilnya nanti adalah karya yang secocok dengan nilai-nilai masyarakat tempatan. Kita ambil contoh tafsir Hamka umpamanya. Kita sudah ada tafsir Jalalain, kita ada tafsir Qurtubi, kita ada tafsir apa lagi, Sekutu dan sebagainya lagi. Banyak. Kenapa masih perlukan kepada tafsir Hamka? Sebab Hamka merasa dia perlu untuk menganalisis, memberi makna Al-Quran dalam konteks kehidupan masyarakat Melayu Nusantara. Dia perlu untuk mengungkapkan istilah-istilah yang dipahami oleh masyarakat tempatan. Dia perlu menyesuaikan istilah-istilah konteks Islamnya supaya dapat dipraktiskan dalam konteks kehidupan wakil tempatan. Itu maksudnya tradisi intelektual yang dilakukan demikian. Diolah balik, diserasikan. Maka fasa ketiga mulai dibincangkan, isu-isu tentang alam atau arah zat mulai dibincangkan. Tinggi persoalan atau
soalan tentang Arab, tentang zat, sifat Tuhan, tapi perbahasannya tinggi. Sabsidi Sumaterani, jadi Syekh Palembangi, Al-Fatani, ramai lagi ulama-ulama muncul yang bincangkan tahap yang tinggi. Jadi ini bila perbincangan itu berada di lingkungan yang tinggi, bermakna budaya kita sudah berkembang dengan baik dalam tradisi masyarakat lain. Siapa yang bawa? Adalah Islam yang mencetuskan idea ini. Islam yang mencorakkan gagasan dan tradisi ini. Ini yang cuba nak highlight yang ditengahkan oleh Al-Atas. Sebab itulah sekali lagi Al-Atas menekan tentang peranan bahasa dalam proses Islamisasi. Bagaimanakah penggunaan istilah yang tepat dapat menjelaskan konsep Islam yang wujud yang kita bincang awal tadi. Istilah-istilah konsep kunci dalam wacana intelektual dan spiritual bahasa Melayu berasal dari Arab Islam. Contohnya yang saya sebutkan tadi, kuliah, zikir, jahil, hikmah, banyak lagi lah. Kita bersenarai kan. Mungkin kira-kira banyak dalam kehidupan kita seharian pun kita guna pakai dalam kalimat-kalimat itu. Itu nak menunjukkan betapa sebati Islam dalam konteks kehidupan kita. Betapa kita mesra, betapa kehidupan budaya Melayu banyak terkesan daripada pengaruh Islam tadi. Jadi atas asas itulah kenapa Al-Atas menggagaskan supaya perlunya pendekatan integrasi di perkasa. Dengan maksud bahawasanya Al-Atas dalam konteks ini berpandangan bahawa masalah hukum dan sosial politik sebagai isu rantingan dan sekadar. Bagi Al-Atas, dia sedikit berbeza dengan Fazlur Rahman dalam membincangkan gagasan Islamisasi ilmu. Fazlur Rahman yang muncul di Pakistan, kemudian berkembang di ideanya di Amerika Syarikat, di platform di sana. Jadi dia menekankan aspek hukum. Tetapi dalam konteks Al-Atas, bagi dia bukan paksi hukum dalam integrasi, dalam mengungkap Islamisasi dan Islamiskan masyarakat. Bagi dia hukum dan sosiopolitik, jadi hukum dan kepemimpinan sosiopolitik ini bukan menjadi satu perkara yang fundamental. Bagi beliau adalah penting. Tetapi yang lebih penting bagi beliau adalah gagasan ilmu itu sendiri. Konsep ilmu itu menjadi satu prasyarat utama untuk mengubah, untuk Islamiskan masyarakat. Sebab itulah dia kata Al-Atas mengkritik ilmu pengetahuan semasa yang dianggap banyak mentafsirkan berdasarkan kepada pandangan alam. Maksud pandangan alam adalah pandangan sarjana barat pada pengalaman mereka tempuh yang terbincang dalam kuliah-kuliah sebelum ini. Bagaimanakah pengaruh Eurocentrik mempengaruhi pola pemikiran, itu contoh pandangan alam. Kerangka intelektual, bagaimanakah tradisi intelektual berkembang di barat, maka tradisi itulah yang mereka bawa, bentuk itulah yang mereka bawa, pola itulah yang mereka bawa, dan demikian. Lalu mereka akan cuba memaksa rela kepada negara-negara yang mereka jajah, dan juga akhirnya watak psikologis budaya dan peradaban barat. Ini yang dikritik oleh Al-Atas. Justru itu, bagi Al-Atas ada 5 paksi budaya dan peradaban barat. Bagi dia yang kritik, ternyata ada 5 paksi, ada 5 sisi. Pertama, dia kata perkembangan budaya dan peradaban barat ini pertama terlalu meletakkan kekuatan akal semata-mata untuk menjadi pembimbing kehidupan manusia. Yang lain perkataan rasional logik semata-mata menjadi sumber ilmu kepada masyarakat barat. Mereka tak percaya kepada konsep wahyu, mereka tak percaya kepada agama, percaya kepada kitab-kitab. Ini yang menjadi implikasi menyebabkan nilai-nilai tadi bersifat subjektif. Mungkin nilai-nilai satu nilai tadi bagi orang Amerika dia baik, tetapi bagi orang Cina, negara Cina tidak baik. Itu contoh bagaimana bila akal sebenarnya menjadi ukuran neraca. Kedua, paksi kedua yang menyebabkan Barat perlu ditolak adalah kerana Barat perlu tunduk patuh pada kesalahan sikap. Mereka banyak bergantung kepada sikap pendirian mereka
dan juga mereka terlalu bersifat dualisme tentang realiti dan kebenaran. Mereka ada dikotomi, mereka ada dua konsep, realiti dan kebenaran. Maksudnya realiti dan kebenaran ini iaitu bagi mereka, contohnya kita katakan nilai agama. Agama bagi mereka adalah tidak penting, tetapi ia menjadi keperluan untuk masyarakat, untuk tujuan nikah, untuk tujuan mati, apa lagi? Itu je saya rasa yang nampak ketara yang nampak religion bagi mereka. Tapi dalam aspek-aspek lain, dalam aspek untuk perniagaan, agama tak jadi ukuran, tak perlu disemak. Agama izin tak izin, benda-benda ni buat. Perlu sign nak buat. Kita boleh buat bom atom, kita boleh uji dalam di laut, walaupun musnah laut itu untuk tempoh yang panjang. Apa? Sebab mereka tidak ada ukuran agama. Agama meminta supaya memberi peringatan bahawasanya banyak kerosakan di dunia ini kerana tangan-tangan manusia. Itu peringatan supaya manusia berwaspada dalam jalan tertentu ini. Tapi mereka tidak ada maklumat itu. Itu contoh dualisme realiti dan kebenaran. Kehidupan duniawi berasaskan pandangan hidup sekular. Mereka hidup atas dunia ini, mereka berkeluarga, mereka memindang negara dan sebagainya. Hanyalah berasaskan kepada konsep sekular yang mereka ada. Kemudian pembelaan mereka terlalu mengagung-agungkan kepada doktrin humanisme, terhadap pegangan nilai-nilai hidup manusia. Humanisme ini merujuk kepada bahawasanya segala-galanya datang dari manusia. Manusia lah yang menentukan segala-galanya. Tak jauh beza lah. Tak jauh beza dengan konsep yang Sophos yang saya bincang tadi. Sophos yang beranggapan bahawasanya man is measure all things. Cuma istilah saja. Istilah zaman moden disebut humanisme. Istilah zaman dulu adalah Sophos. Tetapi konsep dan tagline-nya adalah tak banyak beza. Iaitu manusia lah sebagai punca segala-galanya. Kemudian menjadikan drama dan tragedi sebagai unsur hakiki dan pengaruh dan nyata. Maksudnya peristiwa. Bagi mereka peristiwa lah yang menentukan segala-galanya. Peristiwa sama ada dalam konteks iaitu benda-benda yang sifat empirikal. Benda-benda yang sifat empirikal saja, yang mempunyai hakikat, mempunyai makna, mempunyai arti. Sesuatu yang tidak bersifat empirikal, dia bukan hakiki dan dia tak pengaruh. Sebab itulah sifat percaya kepada Tuhan ini bagi mereka adalah sesuatu yang Tuhan pandangan adalah bersifat bikinan manusia. Kemudian apa pula di Islamisasi tadi? Islamisasi kita berbincang dalam atas mengatakan proses Islam datang ke Nusantara yang melalui proses pasal 3 pasal tadi, itu proses Islamisasi. Apa pula di Islamisasi yang disebut tadi itu? Di Islamisasi merujuk kepada bagaimanakah umat Islam ini terpengaruh dengan konsep-konsep kehidupan barat yang meracuni pemikiran umat Islam yang diistilahkan di Islamisasi pikiran Islam. Di Islamize. Apapun boleh kita katakan sekularisasi pemikiran umat berlaku kerana umat Islam terpengaruh dengan budaya barat. Dan Islamisasi juga, di Islamisasi ini juga berlaku kerana konsep persamarataan ilmu antara fardu ain dan fardu kifayah ini disamaratakan dan tidak dilihat prioriti jelas, tidak distrukturkan dengan baik. Contohnya, contoh sini, kalau pendidikan rendah bawahnya, bagaimana sistem pendidikan di peringkat sekolah rendah, peringkat rendah ini terputus hubungan antara kaedah pedagogi dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran tidak dijadikan sebagai satu panduan untuk kita menyampaikan ilmu, untuk kita mendidik tadi itu. Dan demikian dalam berbagai proses tempatan kita cuba mendekatkan istilah. Harus diingat tadi atas mengatakan istilah itu penting, bahasa itu penting,
untuk mendekatkan diri dan memahamkan masyarakat dengan konsep. Kalau kita bawa bahasa yang lain, kita bahasa payos, kita nak cerita kepada orang-orang Melayu, what do you mean by taqwa? Taqwa is a payos. What is payos? Tidakkah itu nanti terlalu asing kepada masyarakat Melayu? Kenapa tidak dibawa tentang taqwa itu? Dan saking uniknya dalam konteks masyarakat Melayu ini, bila Islam datang, Islam bukan sekadar Islamas, menukar 100%. Saya tak dapat gambarkan apakah maksud takwa dulu dalam pengertian orang Melayu. Baik tidak menunjuk takwa. Baik ya. Tapi akhirnya orang Melayu lebih senang menggunakan kata takwa bagi menggambarkan kemurnian, kebaikan, keelokan seseorang tadi itu. Maka akhirnya kita guna takwa. Kalau kita Indonesia yang bertakwa, kita tak guna perkataan lain. Kita mengambil terus. Itu menunjukkan betapa Islam itu bertakwa kuat dalam sanubari dan budaya masyarakat Melayu. Sebaliknya, budaya sekular, nasionalis, etnis, dan tradisional berlawanan Islam itu dibawa masuk dalam pembelajaran tadi. Ini contoh yang kritik oleh Al-Atas. Di peringkat tinggi pula, pengajian bahasa dan kebudayaan menggunakan metodologi linguistik dan antropologi. Dan semua istilah-istilah itu antropologi pula kaya dengan istilah-istilahnya. Tapi semua itu datang dengan menggunakan nilai dan model barat, menggunakan kerangka orientalis dan filologi, jadi istilah-istilah orientalis. Ilmu sosial yang disekularkan seperti sosiologi, teori pendidikan, psikologi. Kita belajar pendidikan, teori Sigmund Freud. Kita tidak adaptasikan teori-teori Ibn Khaldun secara yang lebih dominan. Masih banyak lagi di universiti yang tinggi kita, di FPTA yang masih tidak menjadikan konsep-konsep Al-Ghazali sebagai teras dalam membina konsep ilmu dan guru-guru. Kita masih guna acuan-acuan. Bukan makna kita tak boleh guna, kita boleh guna. Tapi paling tidak kita kena ada usaha untuk kita berperbandingan di antara metodologi sarjana muslim dan metodologi barat, supaya nanti kita akan nampak di manakah adanya keserasian dan di manakah adanya kekuatan kelemahan yang akan kita integrate menjadi satu bina acuan baru dalam konsep tradisi ilmu. Kemudian antara punculnya juga di Islamisasi menurut Al-Atas adalah kerana kemunculan pemimpin palsu. Mengetik pernyataannya begini, senjata epistemologis yang digunakan mereka, yakni pemimpin-pemimpin palsu misalkan, untuk membawa di Islamisasi pikiran, untuk bawa sekularisasi dalam Islam, selalunya sama saja. Dan senjata-senjata itu antaranya ialah, apakah senjata itu? Ialah disiplin ilmu. Itu sebab ilmu tadi terpisah dari falsafah dan sains sekular yang melahirkan dan membesarkan, yaitu seperti ilmu antropologi, sosiologi, linguistik, psikologi, dan prinsip serta kaedah pendidikan. Jika tidak dapat ditundukkan dengan formula keislaman, sedangkan semua itu membahayakan. Jadi dia kata, kalaulah ilmu-ilmu ini tidak murnikan oleh supaya serasi dengan nilai Islam, maka ia akan datang bahaya. Sebab dia ada prinsipnya. Antropologi ada prinsipnya. Sosiologi ada kaedah yang akan membawa, yang tentunya tidak akan membawa kesejahteraan masyarakat Islam. Kalau kita nak capai objektif Islam, itu untuk dapat mahu Allah. Tapi manhaj yang kita pakai bukan manhaj Islami. Jangan sampai teologi macam tu ya. Kita nak pakai ilmu, kita belajar tak kira lah ilmu antropologi, sosiologi, ilmu pendidikan Islam, sahlah ilmu lain, supaya kita ilmu kita belajar semakin jadi tawabuk, semakin rendah diri, semakin jadi Islam yang mantap. Tapi oleh kerana kaedahnya tak sama, kita membincangkan idea-idea, kita tak mengkritik idea-idea sarjana, kita harmonikan dengan nilai Islam tadi, akhirnya kita tak nampaklah di mana nilai Islam untuk masyarakat. Jadi akhirnya apakah konsep Islamisasi Al-Atas?
konsep organisasi ala atas iaitu pembebasan manusia dari tradisi majis, iaitu tradisi tahyul, mitologis, animistik, budaya kebangsaan, dan dari berbelenggu pahaman sekular terhadap pemikiran dan bahasa, juga pembebasan dari pergaulan dorongan fizikal yang cenderung bersekular, tidak adil terhadap hakikat diri dan jiwa dalam manusia, dalam wujud fisikal yang cenderung pula terhadap hakikat dirinya yang sebenar, menjadi jahil akan tujuan sebenar, tak kenal apa tujuan dia, dan berbuat tidak adil terhadapnya. Maka Islamisasi adalah satu proses menuju kepada bentuk asal yang tidak sekuat proses evolusi. Jadi maksudnya Islamisasi ini adalah satu proses kita nak mengangkat kedudukan manusia ke tempat yang sebenar. Dan jelaslah, maka objektif Islamisasi dalam konteks ini iaitu membebaskan akal manusia daripada keraguan, prasangka, dan hujah kosong dalam menuju keyakinan dan kebenaran tentang realiti. Okey, itu dia tentang konsep Islamisasi. Sebenarnya banyak lagi konsep Islamisasi yang digagaskan oleh Lakas, masih sentuh yang basic itu. Dan untuk mendalami, saya cadangkan kamu cuba baca buku ini, Wan Muhammad Daud, Penjelasan Budaya Ilmu dan Bahasa Pustaka, Wan Muhammad Daud, Falsafah dan Amalan Pendidikan Islam, Syekh Muhammad Najib Atas, satu huraian konsep asli Islamisasi, terbitan Muslimaya. Dan satu lagi buku tajuk bertajuk Wan Makno juga, iaitu Knowledge and Language, Thought and Civilization of Islam. It says in honor of Sheikh Muhammad Najib Al-Atas, terbitan tahun 2010. Okay. 2010. Ini pun adalah Wan Makno dengan Muhammad Zaini, terbitan UPN. Okay, ada soalan dulu? Prof nak tanya berkaitan dengan diislamisasi tu Prof. Okay. Macam mana? Maksudnya negara Malaysia ni tidak dipanggil sebagai negara yang sekular lah kan Prof? Okay. Sebab waktu saya pergi Turki hari tu, belajar filosofi of religion, doktor dalam kelas ada tanya, Malaysia adalah negara sekular ataupun tak. Lepas tu kami pun tak tahu nak jawab macam mana. Lepas tu nak cakap sekular, tak ada pula isytihar sekular, tapi macam mana nak cakap, tapi sistem-sistem semua macam ikut barat semua macam tu lah. Tapi kalau Turki, diorang memang claim diri diorang, negara diorang adalah negara sekular macam tu. Jadi persoalannya, Malaysia dia claim tak negara sebagai negara yang sekular? Baik. Kita boleh lihat soalan itu dalam paling kurang dalam dua dimensi, dua bentuk.
Dari sudut politik dan strukturnya, kita boleh katakan Malaysia bukan negara sekular. Negara Malaysia bukan negara sekular. Sebab pertama, berdasarkan perlembagaan Malaysia menyebut menjelas bahawa Islam adalah agama rasmi. Ini pasal kalau saya ingat pasal 9 dalam perlembagaan menyebut. Jadi baik perlembagaan secara konstitusi dan perlembagaan, maka yang jelas Malaysia diisytiharkan, berpandukan, meletakkan Islam sebagai agama tertinggi dalam negara. Ini maksud diterap sebagai agama negara, agama persekutuan. Jadi dengan demikian, bahawasanya Islam menjadi keras kepada negara Malaysia. Kita tolaklah kepada hujah bahawasanya Malaysia ini sebagai negara sekular. Kemudian dari sudut politik pentadbiran pula, di sini adalah agenda yang berlaku adalah agenda pengisian. Kita siarkan pula sebagai negara Islam. Itu politik by politik disiarkan negara Islam. Tun Mahathir mensiarkan negara Islam. Di dalam perhimpunan parti gerakan sedang apabila disiarkan Malaysia sebagai negara Islam. Itu adalah sudut politik isu. Sudut perlembagaan jelaskan bahawa Malaysia bukan negara sekular, tetapi tidak disebut sebagai negara Islam. Dalam perlembagaan tersebut negara sebagai negara Islam. Jadi agendanya adalah agenda pengisian, mengisi dari undang-undang menyatakan bahawasanya bila mana disebut Islam is an official religion sebagai agama persekutuan, memberi arti tafsiran pengamat undang-undang, lawyer dan hakim-hakim, berarti bahawasanya Islam berada di atas, memberi arti bahawasanya Islam boleh diberi peluang, sistem undang-undang peraturan Islam boleh dilaksanakan, dan atas klausa itulah kenapa kita ada mahkamah syariah, kenapa kita ada peruntukan di masjid-masjid peruntukan agama, kenapa kita boleh tubuhkan hakim, sebab klausa itulah yang ditafsirkan menyebut Islam sebagai agama persekutuan. Jadi menyebabkan dia ada peruntukan kelas untuk aktiviti Islam. Kemudian diperincikan lagi pula peringkat negeri. Di negeri dia ada pula perlembagaan enactment negeri, memperincikan pula. Itu contoh dalam Malaysia. Itu dari sudut di Malaysia. Jadi seluruh konklusinya, Malaysia adalah bukan sebuah negara sekular, tapi bukan juga sebuah negara Islam dalam konteks pengertian Islam. Sebanyak itu proyeksi agenda pengisian. Kemudian berbeza dengan Turki. Kenapa Turki Islam? Sebab Turki memaklumkan dalam perlembagaan dia bahawa dia adalah sebuah negara sekular. Sebab itu untuk disiarkan sebagai negara sekular. Sebab itulah golongan-golongan Islamis, Erdogan dan sebagainya begitu sukar untuk nak melaksanakan Islam dalam konteks kebangsaan Turki. Sekarang ini PSK lah, supaya beberapa peruntukan undang-undang, beberapa bahagian clause perlembagaan telah diubah, dipindah, jadi memberi kuasa kepada presiden. Kalau dulu anda kata presiden nak laksanakan Islam, nampak Islam sikit, maka tentera boleh campur tangan, boleh menggulingkan pemerintah di Turki, sebab peranan tentera di situ untuk menjaga negara sekular Turki dimaktubkan dalam perlembagaan. Itu dan dari sejarah ada lagi lah. Itu secara umum. Okay. Ada lagi hai? Okey Prof, terima kasih. Ya, betul.
Kita teruskan. Okey. Baik. Jadi persoalannya adalah apakah metod yang dibawa oleh al-atas ini juga berasaskan kepada metod keraguan seperti mana yang digagaskan oleh Barat. Okay. Pertama, kalau kita lihat pendekatan yang al-atas kemukakan ialah pertama dia memperlihatkan kelemahan ataupun dalam bahasa mudah dicuba menimbulkan keraguan terhadap disiplin dan konsep ilmu di Barat. Kita ambil contoh karya beliau tentang Islam dan sekularisme yang saya sebut ada 3 pendekatan tadi. Pertama, dalam peringkat awal menjelaskan tentang perkembangan kemunculan sekularisme di Barat. Kemudian kedua, dia menjelaskan tentang konsep agama dalam pengertian Islam yang berbeza dengan Barat. Dan yang ketiga, dia menjelaskan bagaimana elemen sekularisme merosak masuk dalam minda masyarakat Islam. Okey, dalam konteks bahagian pertama yang menjelaskan tentang sekularisme, apa yang cuba dijelaskan oleh beliau adalah beliau cuba menunjukkan bagaimana polemik dan juga kesan langsung daripada pemikiran yang berasaskan kepada rasional semata-mata telah menyebabkan agama mereka yang Kristian telah dipinggirkan. Dan yang keduanya, dia nak menunjukkan bagaimana konsep ilmu yang dibangunkan di Barat tadi tidak serasi dengan Kristian, menyebabkan golongan-golongan ilmuwan tak boleh menerima gagasan-gagasan Kristian tadi. Sebab apa yang ditemui, apa yang dipikir corak yang dipikirkan oleh ilmuwan Barat tadi tak serasi dengan apa yang ada dalam Kristian. Dan ini berarti bahawa Kristian sendiri adalah tidak harmoni konsep ilmu. Jadi ini adalah punca masalah tadi. Jadi bermula situ di bawah poin dulu dibincang berkonsep adil dalam konteks Islam tadi. Bagaimanakah dia membahaskan konsep adil bukan hanya dalam konteks hubungan antara manusia dengan pencipta. Selaku pencipta, dia kata kita ni seolah macam berhutang dana. Jadi dia menganalisis istilah din sendiri. Dia menganalisis, membincangkan secara mendalam. Kemudian dari situ dia kata konsep dana, berhutang. Jadi dia buat analogi bagaimana manusia kita ini berhutang dengan pencipta. Jadi bila kita berhutang, segala-galanya yang ada pada kita ini ibarat pinjaman semata. Jadi adakah manis, adakah elok pinjaman yang diberi kepada kita salah gunakan? Tentu tidak. Kita kena menggunakan pinjaman barang yang dipinjam pada kita hidup mengikut kehendak pemilik sebenar barang itu, iaitu pencipta. Jadi dia nak buat konsep itu falsafah hidup yang cuba ditekankan. Dia nak betulkan balik konsep hidup yang dalam konteks Islam yang pegangan. Sebab bila falsafah hidup ini betul, bila falsafah hidup Islam ini jelas, maka secara langsung ilmu yang digarap pada kita akan jelas pada tuju. Itu pendekatannya. Dia tak mahu konsep ragu. Di Barat adalah konsep ragu. Sebab tu dia kata tolak humanisme. Kita kena tolak pendekatan humanisme. Sebab humanisme hanya berdasarkan kepada rasional manusia. Rasional berdasarkan akal. Akal manusia yang tidak berpaut kepada agama ini, dia akan terasa subjektif sebenarnya. Dia mungkin boleh menafikan oleh sarjana lain. Walaupun kita dapat menafikan teori berkembang dalam proses penjernihan, pemurnian, penambahbaikan, tetapi masih dalam kerangka yang tidak menolak Tuhan sebagai pencipta. Itu yang nak dibawa, itu yang gagal, itulah prinsip asas
dalam konteks metodologi yang nak dibawa oleh Al-Faruqi, oleh Al-Atas dalam membincangkan Islamisasi. Jadi maksudnya dia bukan menggunakan konsep ragu. Dia cuba menunjukkan bagaimana keraguan dalam konsep barat, salah tanggapan barat itu menyebabkan berlakunya krisis manusia dalam konteks kehidupan masyarakat barat. Okay, jelas, Noman? Okay, ada lagi? Cadangkan kamu dapat membaca lah. Kalau dapat peluang baca buku tu, walaupun dia agak philosophical sikit lah. Baca tak apalah. Baca sekali, dua kali, baca sekali. Walaupun tulisan bahasa Melayu. Nak faham tu. Sebenarnya buku peluang tu kita nampak konsep, nampak metodologi, nampak objektif. Kemudian kamu akan banding Al-Faruqi, macam mana Al-Faruqi, work plan Al-Faruqi. Okey, ada apa lagi? Nanti saya akan sangkutkan kepada